Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana malam ini masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menyambung semula kelas bulanan kita, yang mana masih lagi di dalam hadis berkaitan dengan peristiwa Ashabul Ukhdud, iaitu mereka yang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan dicampakkan ke dalam ukhdud, parit ataupun suatu lubang yang dinyalakan api. Ujian yang dikenakan kepada mereka itu adalah disebabkan oleh mereka beriman kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita mengaku beriman, salah satu daripada perkara yang wajib yang akan kita hadapi adalah bala ataupun ibtila, ujian, dugaan. Sebab itu dunia ini disebut darul ibtila, negeri ujian, tempat untuk manusia diuji. Sebab itu kita tengok sesiapa sahaja yang mengaku dia beriman, Allah akan menguji dia. Walanabluwannakum, kami sesungguhnya pasti akan menguji kum. Siapa kum? Orang-orang yang beriman. Kamu tu siapa? Orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang menyatakan diri dia beriman. Allah dengan tegas akan menguji dia. Sebab itu mendahului kita, lebih awal daripada kita, yang menanggung ujian, dugaan, cabaran, bebanan adalah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan biasa dengar satu orang nama Khabbab Ibnul Arat. Dia sahabat, nama dia Khabbab. Khabbab ni, kisah dia ada dalam Sahih Al-Bukhari. Mungkin rajin kalau kita dengar orang baca hadis, kita biasa dengar cerita Khabbab Ibnul Arat. Dalam Sahih Al-Bukhari cerita tentang Khabbab. Dia sahabat. Dia antara sahabat yang teruk kena siksa. Oleh kerana dia tak tahan disiksa, satu hari dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi cari.
Kebetulan ketika itu Nabi sedang bersandar di Kaabah. Dalam Masjidil Haram, Nabi duduk sandar di Kaabah. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tak bolehkah engkau mendoakan supaya kita diberikan kemenangan? Tak bolehkah engkau minta supaya Allah tantasiru lana, dia menolong kita?" Teruk dah ni, tak larat dah. Dia kata, "Bolehkah engkau sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, doa kepada Allah supaya Allah hantar pertolongan?" Sebab itu Quran cerita apabila para sahabat ni diuji oleh Allah, sangat teruk dan berat ujian mereka, sehingga mereka bertanya apa? Mata. Mereka tanya, "Mata nasrullah?" Bilakah Allah akan tolong kita? Kita bila teruk, bila berat ujian, kita akan tanya, bilalah Tuhan nak bagi kita menang ni? Bilalah Tuhan nak tolong kita ni? Dia kata kat Nabi, bolehkah tolong doa supaya kita menang dan kita ditolong oleh Allah? Tak larat dah ni. Tak sanggup lagi nak tanggung beban ni. Sebab Nabi dia boleh minta, dan doa Nabi doa yang mustajab. Tuan-tuan, kita selalu sebut Nabi Musa alaihi salam diuji oleh Allah, diseksa oleh Firaun 40 tahun. Selepas itu baru Allah makbulkan doa Firaun tenggelam. Maksudnya berat dan lambat. Tuan-tuan duk semayang, duk buat amalan ni, kan, rasa berat tak? Tuan-tuan duk mari masjid, duk pi mengaji, kan, duk keluar pergi ikut rata siang malam, ada yang pagi mengaji, malam mengaji, lepas ada yang kerja siang, malam keluar pi mengaji pula, ikut rata pergi masjid, esok kuliah mufti, lusa kuliah nu pula, ada yang lepas maghrib sambung pula apa ni, lepas isyak, kan, macam-macam duk buat, letih tak? Kadang-kadang terfikir tak, apakah kesudahan hidup aku ni? Ila mata, Arab kata, ila mata, sampai bila? Asal lambat nak boleh habuan ni. Asal lambat nak dapat apa yang Tuhan janjikan. Sebab itu Quran kata, "Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Al-Quran sebut, Al-Quran kata, "Lau kana 'aradan qariba." Kalaulah agama yang engkau bawa ni, nak kata dekat Nabi, Allah kata dekat Nabi, kalaulah agama yang kau bawa ini sesuatu yang cepat, hari ni bawa, hari ni dakwah, esok orang terima, esok menang, esok habis berubah. Tuhan kata, kalaulah agama ni macam tu, aradan qariba safaran qasida, habuan duk depan mata, kerja mudah, pergi ceramah, semua dengar, semua buat, semua berubah, siapa pun tak bantah. Kalaulah agama lagu tu, ramailah yang ikut. Kita pun senang, tak gaduh duk teruk-teruk dakwah, tak gaduh duk teruk-teruk ceramah, habaq berubah. Tegur hari ni, tak dan esok berubah. Oi, pergi sembahyang, mangkit pergi sembahyang, senang.
Nabi tuan-tuan, Allah kata kalau agama tu macam tu. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan pun perah dengan siapa? Perah dengan anak bini. Tak larat ada ustaz cemuih dah nak tegur. Nampak? Berapa kali tegur? Setengah-setengah tu nak letak jawatan. Tak mau dah ustaz kata tak mau dengar. Tegur tak mau nak masuk. Nak buat lagu ni tak boleh, nak buat lagu ni tak boleh. Habaq tak mau nak reti. Dia buat apa? Dia mebai. Apatah lagi yang mebai tu, tua bangka lagi wuduh. Pasal tu kalau nak mebai ni sifat siapa? Siapa dia yang mebai? Yang mebai ni budak-budak. Sebab itu agama ni Nabi kata apa? Quran kata apa? Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi agama yang kau bawa ni, habuan dia lambat. Nak boleh petik, nak boleh tuai, nak boleh ambil habuan tu, tuan-tuan, tabiat manusia, tabiat kita, semua orang dia suka benda fast. Fast and furious. Betul tak? Semua orang dia tak suka lambat. Makanan fast food. Semua dia, kita semua nak cepat. Pasal tu orang kata buah ni, anak pokok ni tanam tak dan 3 tahun boleh makan. Kita pun beli tak boleh makan. Kita suka benda cepat. Dalam agama banyak orang suka benda shortcut, benda cepat. Tapi agama bukan sifat dia macam tu. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kata apa? Syayabatni Hud, beruban dengan surah Hud, wa akhawat, aku ni jadi tua dengan surah Hud. Pasal apa? Pasal Nabi kata dalam surah Hud ada ayat fastaqim kama umirta. Dalam tu dia suruh kita istiqamah. Tuan-tuan rasa lama dah duduk sembahyang ni, lama dah duduk buat ibadat ni, lama dah duduk mengaji ni, kadang-kadang duduk tanya bila nak boleh buat. Tuan-tuan, kita hidup di dunia ni, nak banding dengan kita hidup di alam barzakh, lebih lama kita hidup di alam barzakh. Dunia ni tuan-tuan hidup 70 tahun. Katalah tuan-tuan ada sebahagian kita dah mati dah. Dia duduk di alam barzakh tu, alam sebelum kiamat tu, nak tunggu kiamat, kadang-kadang di alam barzakh tu lebih lama daripada alam dunia. Tapi alam dunia ni kita rasa, lama. Bila main lama ni, kita rasa berat. Khabbab, dia suruh Nabi doa, dia tak larat nak tunggu dah. Nabi kata, Khabbab, sesungguhnya orang sebelum kita, man kana qablakum, sebelum daripada kamu, ada yang ditanam di dalam tanah, sehingga bahagian kepala dibelah kepalanya menjadi 2. Sekali kita akan baca, ada dalam kisah ni. Nabi kata orang sebelum kamu yang membawa benda yang sama, yang berpegang dengan agama yang sama, sebahagian mereka dibelah 2 kepala. Sebahagiannya disikat dengan besi yang panas sehingga bercerai kulit dengan isi. Nabi kata innakum qaumun tasta'jilun. Tapi Nabi kata dekat Khabbab tu Khabbab tu, Nabi kata adapun kamu adalah kaum yang kalut, tasta'jilun, kaum yang tak reti bersabar. Tuan-tuan, agak-agak kalau Nabi doa angkat tangan minta kat Tuhan supaya Allah tolong, saya ingat Allah akan tolong. Tapi pasal apa Allah biar Nabi sehingga 23 tahun barulah selesai? Tu pun takat Nabi. Sebab inilah sifat agama.
Maka sebab itu bila kita cerita, kita baca kisah umat terdahulu, man kana qablana, yang sebelum daripada kita, untuk mengambil pengajaran bahawa kisah yang sama akan kita lalui. Kalau kita mengaku beriman, kita akan diuji. Sebesar mana ujian itu, sebesar iman lah. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang melainkan dengan kadar iman dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu lekeh tapi teruk ujian dia, iman dia besar lebih daripada kita. Kita mungkin hebat tetapi iman kita tak kuat. Mungkin penampilan kita kemah, penampilan kita goh, tapi iman kita tak tahu mana. Kita tahulah perangai kita, kita tahulah diri kita. Sebab itu bila kita tengok kadang-kadang orang tu biasa tapi ujian dia dahsyat, sebab dia dengan Tuhan sangat kuat. Ini sikit nak bagi semangat pada tuan-tuan supaya istiqamah. Dia tak, aku tak larat dah, aku letih dah. Bagi kat hampa pula. Dalam istilah orang beriman, kita hanya akan benar-benar berhenti daripada apa yang kita buat ini apabila datangnya ajal. Selagi mana kita ada ajal, selagi itulah bebanan ini kita kena tanggung. Kita kena sabar. Pasal itu Quran apa? Tuan-tuan duk baca kan? Wal asr. Quran kata demi masa. Allah kata watawasau bil haqq. Pertama, kamu kena sampaikan, kamu kena nasihat, kamu kena saling berwasiat, kena saling cakap, kena saling tegur dengan apa? Dengan kebenaran. Lepas Tuhan kata watawasau bil haqq. Lepas cakap betul, lepas sampaikan al-haqq. Quran kata apa? Watawasau bis sabr. Hampa kena sabar. Tengok tuan-tuan, Tuhan dia susun cantik. Lepas al-haqq, as-sabr. Orang yang cakap betul, orang yang buat benda betul, orang yang sampaikan al-haqq, dia akan diuji. Tuhan dah pesan awal-awal, hang kena sabar. Pelik, kita kadang-kadang tak faham. Allah sebut watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Dia sebut kebenaran, dia disebut sabar. Apa kaitan antara kebenaran dengan sabar? Orang yang buat benda yang benar, dia kena uji. Ubat kepada ujian adalah sabar. Kan? Pergi mengaji, kemah timpa kereta. Kalau duduk di rumah, belengkak di rumah, ada kemah nak timpa kereta? Tak. Boleh repa ya pergi mengaji. Betul tak? Tapi tak berani kata pasal takut kufur, takut rosak iman. Kita kadang-kadang terfikir, kalau duduk di rumah, duduk bawah pos kereta kita, tak ada apa nak timpa. Pergi mengaji, tak pergi timpa kereta kita. Yang orang lain makan ikan bakar tak timpa, kita hok mengaji timpa. Apalah nak jadi ni? Kita hok main mengaji duduk dalam masjid ni, pergi timpa kereta. Yang orang lain duduk makan seronok ikan bakar mayang pun tak. Sebahagianlah, marah lagi. Sebahagianlah, bukan semua. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal apa? Pasal iman. Pasal iman. Kadang-kadang bila kita tengok kawan kita duk mengaji, tak tahu mati. Kita tanya mana pergi haji tu, lama tak nampak. Mati dah ustaz oi. Kita kadang-kadang rasa seronok. Pasal apa? Pasal dia telah tutup hidup dia di atas kebenaran. Lah dia main mengaji ustaz minggu lepas tu balik mengaji, dia penin masuk wad, keluar malam seminggu tak ada. Oh, seronok mati lagu tu. Kita tak tahu. Kut pasal apa? Kut luruh guguk sebelum apa? Sebelum masak. Tuan-tuan ni masak tak lagi? Tak masak lagi, baru putih. Putih apa dia kata, kerah kiang. Putih lah ni.
duk mekar elok ni, tengah duk elok ni, tengah duk ngaji cantik, tengah duk buat amalan cantik. Jaga. Putih ni kita boleh berangan tapi tak tentu lagi. Kok dia mai hujan, mai angin, luruh. Dia luruh tu luruh jahanam. Payah dah, lambat dah, susah dah nak tunggu bagi berbunga lepas tu jadi buah, lambat. Kita harap kita masak lepas tu luruh. Bila masak? Bila datangnya ajal. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan kita ni daripada kalangan mereka yang istiqamah. Kita sambung. Tuan-tuan ingat tak lagi cerita ni? Pasal kalau tuan-tuan tak ingat episod yang lalu, tuan-tuan tak boleh faham episod hari ni. Tapi tak apalah, takat mana boleh ikut. Kita sambung. Fa bainama huwa ala dhalik id ata ala dabah 'azimatin qad habasatin nas. Budak ni satu hari, budak yang mengaji sihir ni, yang dalam masa yang sama dia pergi mengaji dengan apa? Dia pergi mengaji agama dengan rahib, dengan alim ni, dia mengaji dua benda. Satu al-haq, satu lagi yang batil. Dia mengaji sihir dan dia mengaji agama. Cuma dia tak tahu yang mana satu betul. Dia mengaji dua-dua. Yang sihir tu pasal raja suruh. Yang agama ni pasal dia rasa tertarik. Nampak? Dia cari, dia jumpa. Nak dijadikan cerita, satu hari on the way dia nak pergi mengaji, dia bertemu dengan dabbatin azimatin, satu haiwan yang melata, dabah, yang kata apa, yang haiwan ni lah, haiwan yang duduk atas darat ni, azimatin, yang sangat azim, besar. Yang mana haiwan ni dia duduk tengah jalan. Mungkin dinosaur, mungkin raksasa, kan? Mungkinlah, tapi binatang yang besar. Yang mana dia telah menghalang manusia daripada lalu. Besar dan ganah. Dan tak ada siapa nak boleh buat apa. Sakana. Sakan. Apa binatang ni, jenis ni, kita tak payah duk bersabar. Pasal apa? Yang pentingnya kita nak tahu kejadian tu. Jadi dia kata apa? Dia kata faqal al-yawm a'lam as-sahir afdal amir rahib afdal. Dia kata hari ni aku nak try tengok ilmu ni. Sama ada ilmu tukang sihir itu yang benar, tukang sihir itu yang betul, alal haqq, ataupun ar-rahib, ataupun apa dia ni, ulama ataupun alim ni yang betul. Aku nak try tengok. Dia lebih kurang dalam bahasa kata dia istikharah. Kita kadang-kadang dengar orang ni kita tak tahu mana betul. Kan? Kita rasa orang ni betul. Kita dengar orang tu kita rasa orang tu betul. Lah sekali dua-dua kita tak buat. Ini satu masalah. Dia ambil apa? Fa akhadha hajaran faqal. Dia ambil seketul batu. Dan dia pegang batu tu, dia nak baling dekat binatang tadi. Tapi sebelum dia baling, dia baca doa. Allahumma. Tengok. Allahumma. Artinya dia beriman kepada Allah. Dia kata, in kana amrul rahib ahabba ilayka min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Faramaha faqatalaha wa madan nas. Dia pegang batu, dia kata apa? Ya Allah, jikalah amalan sihir itu, dia kata apa? Jikalah amalan ar-rahib, dia sebut amalan rahib dulu. Jikalah amalan rahib, maknanya ilmu agama tu, yang benar, ahabba ilaik, yang engkau redha, yang engkau suka, lebih daripada amalan sihir. Tengok tuan-tuan, saya nak ulas sikit.
Masa dia doa, dia kata ilmu rahib. Rahib ni hak bagus. Yang tak bagus itu sahir, tukang sihir. Tengok dia kata apa? Dia kata jika ilmu rahib ini lebih engkau suka dan redha daripada tukang sihir itu, aku tengalung mati menatang ni orang boleh lalu. Kalau aku tengalung tak mati, maknanya ilmu sihir tu lebih engkau suka. Tuan-tuan, pasal apa dia kata ilmu rahib? Dia kata Allahumma in kana amrul rahib. Dia kata sekiranya ilmu rahib. Dia tak kata ilmu tukang sihir. Pasal apa? Dia kata jika ilmu rahib itu lebih engkau suka, mati. Dia kata takat tu ya. Pasal apa dia tak kata ilmu sihir? Kata para ulama, antaranya penulis kitab kita Dr. Mustafa Al-Adawi, dia kata apa? Kerana dalam hati budak tu dia dah rasa ilmu yang benar adalah ilmu rahib. Kebenaran ni orang boleh rasa. Tuan-tuan dapat tak? Dia punya mesej dia apa? Al-haq. Kita boleh feel, kita boleh rasa. Hidayah kita boleh rasa. Pasal tu kita tuan-tuan pergi dengar ada hari tu. Saya dengar daripada YouTube rakaman. Orang-orang yang baru masuk Islam ni, bukan hari tu sajalah, sebelum daripada hari tu, kesemua mereka telah try semua agama. Tuan-tuan dengar lagu tu tak? Lagu mana saya dengar, tuan-tuan dengar tak? Kan tuan-tuan tak dengar langsung? Semua pendakwah ataupun yang main ni, speaker ni, yang cakap ni, yang masuk, yang kita kata convert ni, masuk Islam ni, depa bila depa cerita, boleh kata makin depa sepakat, boleh kata ijma'. Sepakat. Kalau tak ijma' pun jumhur lah. Majoriti depa mai kata, saya sebelum Islam, saya dah masuk Hindu, dah masuk Buddha, dah masuk Kristian. Ada lagi sakan satu agama nama Bahai. Bahai ni agama macam apa? Lecikang tu, dia campur habis. Bisa dengar ada agama Bahai? Buddha, Hindu dan apa Islam kot satu lagi Bahai ni. Dia campur semua. Dia kata semua agama saya try. Saya masuk dan 2 tahun, hok ni dan 2 bulan, hok ni dan 2 hari. Yang masuk lekat ni Islam. Kita tanya pasal apa yang jadi lagu tu? Tak tahu bila masuk Islam, dengar agama Islam, baca Quran, rasa lekat, rasa sesuai. Pasal al-haq. Pasal itu kita tak takut. Tak takut. Pasal itu semua yang mai jumpa Nabi, dengar ucapan Nabi, Nabi tak dakwah teruk pun, Nabi tak terang teruk pun, dengar Nabi cakap, mengucap. Setengah tu tak dengar Nabi bercakap pun, tengok Nabi, tengok orang Islam, mengucap. Lah ni orang kafir tengok kita juga, mengucap juga, tapi bukan mengucap bahasa tu lah, mengucap teruk. Macam kita kata, mengucap, ish aku terkejut, aku mengucap. Faham tak mengucap bahasa? Faham tak mengucap Melayu? Faham tak mengucap Melayu? Faham mana? Orang kafir tengok kelaku kita mengucap. Punya zakat. Sebahagian lah. Kebenaran. Pasal itu tuan-tuan, orang takut nak bagi dengar kebenaran ni. Halang tak bagi dengar. Kita pergi dengar. Tak ada masalah tuan-tuan nak pergi dengar siapa-siapa ceramah. Pergi. Lepas tu tuan-tuan nilai. Saya tak pernah kata kita kena dengar orang ni, jangan dengar orang lain. Tak. Pergi dengar. Pergi dengar kawan tu, pergi dengar kawan ni. Kan? Kemudian tuan-tuan dah hidayah ni kita tak boleh halang dan tak boleh paksa. Kita tak boleh ustaz, kalau dia pergi dengar sekali, dia dengar kawan tu ni, mungkin dia ikut kawan tu. Tak apa, biar pergi. Tak ada masalah. Dan orang lain pun bila dia nak mai dengar, masalahnya bila kita nak pergi bercakap, dia tak pergi. Macam mana mereka nak dengar? Kalau nak bercakap pun tak boleh. Dah bagi dengar, bagi bercakap. Kan? Ini pasal itu dalam Quran kata apa? Di antara kerja munafiq, kerja orang kafir, mereka yasuddun, mereka menutup untuk hidayah tu sampai. Pasal dia tahu kalau orang dengar, orang akan ikut.
Kan? Tak apalah, biar bilang. Okey. Seterusnya kita sambung. Dia duk rasa dah. Pandangan aku lah, tak boleh pakai tukang sihir ni. Yang betulnya rahib. Tapi nak try tengok. Dia pun balinlah faramaha. Dia pun baling batu tu. Faqatalaha, mati. Yang ni dia panggil apa tuan-tuan? Kejadian ni dia panggil apa? Kita dah terang dah kuliah yang lepas. Dia panggil karamah. Pasal apa karamah? Binatang punya besar, tengalung ketui batu sebiji. Adat kata mati ke? Adat kata mati ke? Adat kata tak mati, tapi mati. Yang ni dia panggil apa? Bahasa Melayu dia panggil apa? Hak yang belak, hak yang adat kata tak mati, tapi mati. Dia panggil apa? Mencari adat. Dia bahasa Arab dia panggil khawarikul adah. Benda yang berlawanan dengan adat. Adat ni bukan adat istiadat tu. Maksud apa? Berlawanan dengan kebiasaan. Api membakar. Tapi api Nabi Ibrahim, api ni bakar, hangat, melecong. Tapi api Nabi Ibrahim sejuk. Tuan-tuan ada api lagu Nabi Ibrahim? Okey. Kalau benda yang pelik tu berlaku pada seorang Nabi dengan Rasul, dia panggil mukjizat. Mukjizat ni maksud dia melemahkan. Makna benda tu berlaku nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kata ni Nabi betul. Seperti keluar air daripada tangan Nabi. Nabi Musa keluar air daripada apa? Nabi Musa punya mukjizat, air terpancut keluar daripada apa? Batu. Yatafajjaru minhul anhar, keluar daripada batu. Tapi mukjizat Nabi Muhammad keluar daripada jari. Tuan-tuan boleh tak bagi keluar air daripada jari? Kalau tuan-tuan kata tak boleh, betul lah, pasal bukan Nabi. Tapi kalau kata boleh, lagi berat. Kalau tuan-tuan kata bolehkah saya tanya air keluar daripada jari? Saya boleh buat, ustaz. Antara dua ya. Sama ada hampir ambil paip buh tadi ataupun setan. Pasal Nabi dah tak ada dah, mukjizat dah tak ada dah. Kalau benda yang lagu ni yang berlaku pada seorang lelaki budak biasa, manusia biasa yang bukan rasul, tapi benda tu pelik, benda tu mustahil, benda luar biasa, yang ni kita panggil karamah. Karamah ataupun tuan-tuan selalu duk sebut yang jadi dekat wali. Kita boleh kata budak ni sebahagian daripada wali. Budak dalam cerita ni wali lah. Pasal apa wali? Dah tuan-tuan kata kalau wali ada karamah, karamah lah. Dan pasal apa kita kata benda ni karamah? Satu, dia buat secara apa? Tuan-tuan, pasal apa kita kata kejadian yang berlaku pada budak ni karamah? Ni kita kena terang elok-elok ni. Pasal takut saat ni tuan-tuan keliru dengan sihir. Karamah pasal apa? Pasal budak ni dia hanya doa. Dia bukan buat apa-apa pun. Dia hanya doa saja. Tak tahu jadi. Dia sendiri tak sangka. Karamah benda yang berlaku tanpa disangka oleh kawan tu. Macam yang berlaku kepada Abu Bakar, makanan jadi banyak. Makanan jadi banyak. Tuan-tuan baca tak hadis tu? Makanan Abu Bakar yang tak cukup tu, yang untuk keluarga dia pun tak lepas, tak tahu boleh makan untuk rombongan tetamu Nabi. Sampai dia pun terkejut. Abu Bakar terkejut. Macam mana nasi itu boleh jadi? Dia pun tak tahu macam mana nasi itu boleh jadi. Banyak makanan tu boleh jadi banyak. Dia pun tak tahu. Dan yang tuan-tuan, kali itulah saja. Kali pertama dan terakhir. Tak ada lah lepas tu sahabat kata, ni makanan tak banyak nak buat lagu mana. Pergi panggil Sayyidina Abu Bakar mai Ustaz.
Ada tuan-tuan dengar, ada hadis mana rumah sahabat tak cukup makan, zaman kemarau kau tak ada makan, depa pergi cari Abu Bakar. Kalau depa cari pun Abu Bakar tak erti nak buat. Pasal apa? Pasal hak buah awal tu bukan dia buat, Tuhan yang buat. Pasal apa Tuhan bagi dekat dia? Pasal dia orang saleh, sahabat besar. Tuan-tuan faham tak? Jangan lamai dekat ustaz ni. Saya ustaz nak buat kenduri ni risaulah. Makanan tak cukup, tak ada kau nak baca-baca mbuih bagi jadi banyak. Saya kata tak. Ada satu orang sahabat dia ajak saya. Dia ajak bak lain lah. Dia kata ada satu benda button yang boleh kita buat menjimatkan minyak. Oh, kita pun excited dengar. Dia nak melawak lah. Kita kata nak buat lagu mana ni? Dia kata kalau kita tekan ni, sip minyak. Sikit pun tak turun. Kita kata apa dia? Suis. Kunci tu jangan buka. Ambuh lambat tangkap lah. Ceramah duk tak habis lagu tu, nak bagi tangkap dulu. Semua ni mungkin Datsun buah kana kot. Lambat tangkap. Kalau Mavic baru cepat. Switch tu kalau tak pusing, kita tak start, tak berjalan, minyak je makan dah. Keramat dah. Dia kata kereta aku bubuh RM50 sebelum merdeka. Ni merdeka pula tak turun sikit. Oi, keramat. Hang baca apa? Aku tak guna, aku kayuh gerek. Dak kita nak habaq apa? Nak habaq ya. Benda-benda yang dikatakan karamah, yang kita kata teror ustaz tu, sakan ustaz tu, hebat ustaz tu, ia bukanlah benda yang dia buat, tetapi kurniaan Tuhan. Kurniaan Allah. Pasal tu jangan duk pergi tanya ustaz benda-benda hak tak ketahuan ni. Macam mana ustaz nak buat bagi nasi lembut, nak bagi buat daging lembut. Ada tak nak embuih apa ni? Dia tak. Tuan-tuan, kalau dia boleh embuih bagi daging lembut, tak ada lah orang jual pressure cooker. Panggil dia main embuih lah. Kadang-kadang kita expect, kita duk jangka ustaz, mufti ni, tok guru ni dia hebat. Dia macam apa? Dia macam Harry Potter tu. Dia boleh buat magic-magic ni. Pasal tu bila mai tanya ustaz tu kata tak reti, saya tak tahu. Ustaz apa? Lekeh hak nu tak tahu, hak ni tak boleh buat. Memang dia tak tahu. Dia bukan pergi sekolah Harry Potter. Hak jenis mengaji, tuan-tuan tengok tak contoh tu? Yang dia pergi mengaji buat sihir tu. Dah, kita pergi mengaji agama. Agama bukan ajak benda pelik. Orang kita dia syok bila ustaz tu boleh buat benda pelik. Ini satu benda kita nak berbetul. Jadi yang ni nama dia karamah. 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 Okey. Setengah-setengah orang dia nak try. Dia kata ustaz minyak menyala dah ni macam mana? Kita nak buh ke kita nak try? Tekan pi. Karamah. Karamah hang telefon orang mai lah. Tu karamah dia. Oi aku mampu yang tengah jalan yang beli tak setung. Awak yang hang tak buh, aku ingat pi masjid Allah Taala tolong kot. Dia ingat pi masjid Allah Taala tolong kot. Nak tolong pun nak tangki kerin. Allah buat ni tuan-tuan. Apa benda tu kita panggil tu? Kalau tak ada minyak tak boleh berjalan tu. Apa dia benda tu? Benda-benda yang Tuhan dah susun dah ni. Dia panggil apa? Benda-benda yang Tuhan dah atur, dah jadi satu kanun. Dia panggil sunnatullah, ketetapan Allah. Jadi pasal itu ilmu-ilmu kebal ni sehari dua ni duk keluar gempak orang Cina ke gempak India. Kami Melayu ada ilmu kebal apa semua ni. Kan. Saya tak tahu. Kebal tak kebal hantar pergi Palestin cerah. Ni orang Melayu ni kadang-kadang dia keluar malah cerita pedang berjalan apa semua ni kan. Tak tahulah kan. Okey. Jadi fa'atar rahib fa akhbarahu. Dia pun terkejut. Budak tu terkejut. Dia pun pergi jumpalah tok guru dia ni, dia pergi cerita. Dia kata tadi ni sekian ada binatang apa semua, baling apa semua, mati binatang tu orang boleh lalu. Dia pun rasa sakanlah. Faqala lahu ar-rahib, "Ay bunay,
antal yawm afdal minni. Ni tok guru ni. Tengok tuan-tuan, orang alim, orang saleh. Bila anak murid dia balik habaq kata dia buat tu mati binatang tu, dia baca-baca doa dia balik mati. Tok guru dia ni kata apa? Antal yawm hang afdal minni. Hari ni lebih hebat daripada aku. Pasal apa? Allah telah mengangkat kedudukan hang, doa hang mustajab. Hang minta on the spot. Bukan semua orang yang Tuhan bagi cash. La tu juga. Aku kalau doa pun tak tentu. Oh, ini hebat. Ini orang yang alim. Pasal apa? Dia tahu dia punya tahap dia. Dan dia tak malu nak mengaku dia tak reti. Dan dia tak malu nak mengaku dia tu kurang. Nampak? Ini orang alim, tawaduk. Orang mai tegur, orang mai habaq. Dia tak terima kasih habaq kat saya pun tak tahu. Saya silap, tak maaf. Tapi kita yang duk jumpa lah ni bila mai tegur, kan? Adalah siapa-siapa muda-muda balik mai tegur tu imam. Dia tahan tak tegur apa, kencing macam bang. Oh, kepok dengan ayat tu. Ubun-ubun duk tergedik-gedik melembut nak tegur kita. Hang gigi susu tak tumbuh lagi aku jadi tok imam dah. Oh. Bukan masalah gigi susu, bukan masalah ubun-ubun lembut, masalah hukum tak kena. Tak ada tawaduk. Pasal apa tak ada tawaduk? Niat yang salah. Kita bagi laluan pada azan, saya kita sambung sikit insya-Allah, kesudahan daripada cerita ini. Bismillah. Tuan-tuan, kita hari ni sebut sikitlah pasal apa tentang agama kita, Islam dan sebagainya. Banyaklah isu-isu yang berlaku dalam negara ni. Tak apa, itu kita serahkan kepada ulil amri dan pemerintah. Tapi saya nak sebut ni, azan, kita azan tadi kan, azan, laungan azan adalah salah satu daripada syiar Islam. Pasal itu kita ceramah ke, kita ada program apa ke, kita ada kuliah ke, apa ke, bila masuk azan, kita berhenti, kita bang dulu. Pasal dia syiar agama. Syiar ni maksud apa? Dia lambang agama. Pasal itu masjid kena bagi tahu penceramah, kena bagi tahu ustaz, kena bagi tahu siapa buat program, bila masuk azan berhenti. Kalau kata nak perhabis juga, sat lagi mesti bang. Bang kena bang. Pasal dia syiar. Pasal itu Nabi pun bila dia pergi satu tempat, dia tunggu dengan azan. Kita nak tahu satu tempat tu Islam ada tak ada, kita kena dengar azan. Azan tak ada mana-mana pihak boleh gugurkan. Kalau dia sentuh azan, dia menyentuh lambang agama. Dan Quran suruh kita kata apa? Wa man yu'azzim, sesiapa yang membesarkan, ta'zim, mengagungkan syiar, itulah tanda dia bertakwa. Sebab itu kita bila mari waktu azan, kita azan. Azan ni nak bagi tahu masuk waktu. Pasal itu azan kita long kuat, derah. Tak boleh kita duk komplain tak boleh azan ni kacau orang ke apa ke. Azan memang kena kuat. Kena bagi semua orang dengar. Pasal itu syiar, lambang. Benda-benda syiar ni kena tunjuk, kan boleh sembunyi. Kan? Ini kita kena bagi faham. Dan di samping orang, pasal azan ni, muazzin ni Nabi kata mu'taman. Tukang azan ni dia pegang amanah. Pasal itu azan kena tepat pada waktu. Terutama sekali subuh dengan maghrib lah. Pasal apa? Subuh kalau dia silap azan, ada orang puasa jahanam. Maghrib lagi satu. Pasal itu dia panggil mu'taman, orang yang diberi amanah. Dia pegang amanah, amanah manusia. Dia bukan boleh ikut dan dia lebih besar daripada tu imam. Apa bukti dia lebih besar daripada tu imam? Pasal dia mai dulu pada tu imam. Orang tunggu dia, orang tunggu tu imam. Dia nak kena bang. Pasal itu tuan-tuan tak boleh buat main-main. Kalau nak azan,
Tuan-tuan, azan betul, terutama subuh. Pasal kadang-kadang orang nak makan sok, dia duduk dengar, duduk tunggu bang azan. Tuan-tuan pergi duduk buat bang awal jahanam dia, duduk pergi bang sayur, batal terus. Maghrib pun sama. Dia kata, ish, lambat malam ni. Buh biar 2 minit pun, jahanam kawan tu. Dia duduk nak dapat sunnah, duduk pegang buah kurma, sa dengar tuan-tuan bang, sak masuk. Tak tengok jam lah, pi. Kan? Ini berat. Azan syiar. Kadang-kadang kita ni benda syiar tak tahu yang mana satu syiar. Azan kena pertahan lah. Tapi hok baca Quran sebelum azan tu ataupun tarahim dia panggil. Kadang-kadang duk baca sebelum subuh tu kan, setengah jam sebelum subuh derah tu, yang tu bukan syiar. Yang tu bukan syiar. Kadang-kadang mai pasang sejam. Bang pukul 6, pukul 5 dia pasang dah baca Quran. Dia pasang balik tuang pergi duduk lena. Buka derah. Orang ada anak kecil, orang ada yang sakit, orang yang balik kerja malam nak lena. Agama tak suruh. Dia yang pandai-pandai ke diri. Lepas tu dia duk berasa pula. Hampa jangan duk main-main. Hampa duk larang apa ni baca Quran ni, bukan aku pasang dangdut. Kalau hang pasang dangdut, dia jadi maksiat saja. Kalau hang pasang Quran ni, tak benda tak suruh, hang sangka benda disuruh, dia jadi bid'ah. Masa tu di Perlis kita tak buat macam ni, kita bang ya. Bang berapa minit ya. Tak ada nak ni habis bang, tak ganggu orang pun. Kan? Kadang-kadang yang duk tak boleh kata kan. Apa marah. Okey, sambung balik tajuk kita. Dia kata apa? Qad balagha min amrik ma ara wa innaka satubtala. Kita perhabis sikit tuan-tuan. Dia kata apa? Qad balagha min amrik ma ara wa innaka satubtala. Hari ni aku telah melihat Allah telah mengangkat engkau. Engkau menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang hebat. Sebab apa? Kerana dekatnya hubungan kau dengan Allah. Allah dengar doa engkau. Pasal itu tuan-tuan, kita ada bab tawassul dengan doa orang saleh. Bisa dengar tak? Tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan doa. Nampak tak berapa nak pi cari orang saleh. Orang yang iman dia kuat, orang warak, orang yang orang kata apa, baguslah. Kan? Pi suruh dia doa. Pasal apa kita pi cari dia? Pasal hubungan dia yang dekat dengan Allah. Yang hidup lah, yang mati tak boleh. Pasal yang mati bukan kita nak minta tolong kat dia, dia pun harap tolong kita. Orang mati ni dia harap doa kita, bukan kita pula pergi minta dia doa. Dah, ini tak betul. Tuan-tuan pergi cari nampak dia ni duk main masjid bagus, makan pun jaga, makan tak makan benda tak ketahuan hala, kan? Tertib elok, dia tahan tolong doa ni, aku nak esok nak pergi hospital nak buat operation, hang tolong doa. Dia tahu aku ni siapalah, kan? Hang pergi suruh ustaz lah doa, aku tahanlah doa. Pasal aku rasa hang saleh. Ustaz mungkin boleh suruh. Dia kata, ustaz saya nak pergi hospital esok, tolong doa. Hospital mana? Hospital Penang. Lama ke operation? Dia pun kata mungkin 6 jam lah. Lama lah no, panjang lah doa sikit. Panjang lah doa ni. Ya saya faham ustaz, doa lah. Ustaz pun angkat tangan, bismillah, bismillah, bismillah. Panjang dia doa. Tu nak balik lah no. Suam hijau merah tak tahulah kan. 6 jam pada ambil lah Grab pun kalau jauh. Nak mana? Lah ada Grab. Apa kereta hantar orang lah hari ni, apa menteri kata motor pula boleh naik. Lepas ni kita nak buat Grab doa. Siapa nak doa ada apps dia boleh tag kita, dia boleh pilih ustaz nak doa. Lepas tu dia bayar kita tolong doa. Kok boleh kaya kan, ceramah lambat nak kaya. Kita sambung balik. Oleh kerana tapi tuan-tuan kena ingat nah, bukan nak seronok sangat ni. Apabila iman kita semakin kuat, maka ujiannya juga semakin besar. Jadi tuan-tuan nak buat guna, jangan duk kuat sangat lah. Biasa-biasa je kot. Kelas pun jangan main kerap sangat. Kalau main kerap, jaga.
Dia tahu ustaz dia ni, ustaz Allah uji teruk lah. Lepas aksiden rumah dia kena ribut tak pasal apa? Saya ingat pasal dia duk mengaji kerap sangat kot. Tengok macam saya. Sekali-sekali dia timbul. 3-4 bulan sekali main mengaji, tengok Tuhan tak uji saya. Eloklah. Pasal tu Fatimah dia masuk tanya Nabi. Kita ambil masa sikit lah, kita main sebulan sekali tuan-tuan kan. Ambil masa sikit. Fatimah masuk tanya Nabi. Dia kata, wahai ayah, Allah Ta'ala nampaknya teruk bagi sakit dekat ayah ni kan? Dia tengok, dia kata teruk. Ayah dia Nabi. Dia kata macam tak padan dengan kesakitan yang ditanggung ni. Yang ni kita nak kena faham tuan-tuan, kes ni. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kami para Nabi ni merupakan manusia yang paling berat, yang paling teruk. Next cerita kita, kalau tuan-tuan tahu tak, Syekh kita bawa cerita apa lepas ni? Habis cerita ni, next month, bulan depan, cerita Nabi Ayub. Bukan Ayub Khan, Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tengok macam mana Tuhan. Dan kita nak perbetul juga kadang-kadang, sungguhlah Nabi Ayub ni sakit tapi melampau sangat sampai duk kutip ulat buh atas kepala. Amboi kan, sakit sudahlah, ni nak pergi tambah teruk kan. Dan kita pasal apa yang salam duk cium-cium tangan, dia kata kutip ulat Nabi Ayub. Nabi Ayub Nabi, tapi Allah uji teruk. Sakan dia sakit berat. Kalau kita tuan-tuan lagi Nabi ni nak uji apa? Dah Nabi dah. Nabi kata asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ustaz Tuhan tak uji tera tu, tapi orang biasa Tuhan uji. Pasal apa? Gelaran ustaz, mufti, tok syekh ni dia bukan kadar iman. Iman lain. Iman dia bukan tengok ranking gelaran. Dia kata no, kawan ni tak ustaz tapi teruk Allah uji dia. Ustaz kita tengok senang, seronok hidup dia. Pasal ustaz dia beza dengan iman. Iman lain. Pasal tu iman kita tak tahu siapa yang kuat. Tuan-tuan tahu dalam masjid ni siapa yang kuat? Saya kata mesti tu imam. Tak tentu. Boleh jadi tuan-tuan lebih. Pasal apa saya kata tuan-tuan lebih? Tak, bukan imam ni lah. Imam ni yang berasa tak. Kita tak ada sabit, tak ada kait dengan tu imam ni. Pasal saya kata, tuan-tuan dari sudut ni umum yang ada tuju siapa? Tuan-tuan makmum, tak ada siapa ambil kehadiran, dan tuan-tuan hujung bulan tak ada nak pergi jolok tahu mana. Tuan-tuan mayang ni ikhlas betul. Saya tahu ikhlas. Pasal apa tuan-tuan mai ikhlas? Tuan-tuan boleh apa? Tapi imam-imam kadang-kadang dia mai pasal tugas. Kalau dia tak mai, dia dipecat. Bila dia dipecat, misuru. Dan saya tak kata kalau tu imam, amboi kata kat kami dah. Saya bukan kata kat siapa. Saya kata kat siapa yang siapa. Dan kita nak habang. Pasal tu iman kita, mungkin dia duduk di depan. Kita duduk belakang. Tapi di sisi Tuhan, kita lebih tinggi daripada dia. Uwais, kita selalu sebut, tak ada siapa kenal. Tapi malaikat, tak ada siapa yang tak kenal. Sakan. Nampak? Tok guru dia habaq lah. Oleh kerana iman hang kuat, Allah uji, Allah bagi kat hang hebat. Wa innaka satubtala, hang akan diberi ujian. Pasal itu kita tengok pendakwah kan, Allah uji sakan depa. Iman depa kuat. Jadi kawan ni, budak ni pun tok guru dia kata apa? Fa ini betulita fala tadulla alai. Esok kalau jadi apa-apa kat hang, aku nak pesan awal-awal ni. Dia pun tak tahu nak kena apa, tapi dia tahu dah kalau orang yang iman dia kuat, dia akan kena uji. Hang kalau kena uji, satu yang aku nak pesan, jangan duk habaq kat aku ni, tok guru hang, jangan duk tunjuk. Tuan-tuan, ini tok guru habaq. Macamlah kita kan tuan-tuan. Tuan-tuan duk pesan, kata ustaz, kunci bagi kejap. Cucuh belakang. Malam ni tibai bagi rapat. Esok SB pergi angkut.
perkauman. Saya kata nanti Ustaz nak pergi panggil hok 2-3 orang jemaah yang cucuh kat belakang ni. Depa ni yang suruh duk buh api bagi saya hangat ni. Kita pun telefon, nombor yang anda ada tidak ada dalam perkhidmatan. Ataupun kita telefon ni, jom polis panggil ni nak pergi ambil keterangan. Dia kata siapa dia ni? Ni Ustaz Mat ni. Minta maaf ni, saya tak pernah mengaji dengan Ustaz Mat, saya duk mengaji dengan Ustaz Mit. Oh. Masuk ke dalam kita makan nasi sayur ayam tu, hempah duk luar makan pun balik punya sedap. Ini tabiat ni takut. Pasal tu kita pun berangat jangan duk hangat, biar hangat bersama. Nak cerita. Dia kata fa ini betuli ta bala tadullah. Kalau apa-apa jadi orang cari hang, jangan cari aku. Pasal dia mungkin tak sanggup. Tak apa. Allah bagilah dekat dia, dia boleh berobat orang ni. Saya pendek cerita, dia boleh berobat orang yang sakit kulit lah, orang yang bisu boleh bercakap, sakan. Tapi dia tak buat ubat pun. Dia mai, orang habaq sakit apa? Dia angkat tangan, dia doa. Bukan dia hebat macam tuan-tuan mai dekat ustaz tu, mai kat ustaz ni, pi kat kawan tu, mai kat kawan ni. Tuan-tuan, dia bukan ubat-ubat. Yang buat ubat dia panggil ahli farmasi. Hak tu buat ubat. Dia kata aku nak pergi buat ubat kat ustaz. Ubat apa dia erti? Dia pun sakit kepala Panadol. Bukan pi, tuan-tuan kenapa betul? Kenapa betul? Bukan pi kat ustaz nak buat. Aku pergi jumpa ustaz Mat Ustaz nak minta dia buat ubat sikit. Buat ubat apa? Dia kelulusan farmasi mana? Ada lesen farmasi. Kita kenapa betul bahasa kita? Aku pergi jumpa ustaz Mat Ustaz, suruh dia doa sikit. Yang tu betul. Yang tu betul. Bawa ayat, dia ustaz tolong doa sikit. Yang tu betul. Ustaz pun tak angkat tangan, doa ya Allah. Dia ni sakit, Allahumma rabbana, baca sikit doa apa semua. Balik minum. Nak minum lagu mana? Amboi, minum lah. Takkan nak habang minum 3 kali sehari sebelum makan. Ayak minum, lapak minum. Sakit minum. Ayak nak minum pun dia tanya ustaz nak minum lagu mana? Astagfirullah. Dia tengok orang ni nak minum lagu mana ya ustaz? Ya Allah. Mana nak tunjuk? Ambil gelas, buka, tuang, minum. Yang nak makan lagu mana ni apa dia? Yang nak makan kena ikut dosis ni. Ubat. Hak yang minum secawan, minum satu sudu, tuan-tuan pergi langgah secawan, pi. Tapi ayat kalau saya baca doa, katalah saya baca doa, tuan-tuan pergi balik minum langgah pergi habis, dia jadi lagu mana? Dia jadi hangat. Dia jadi lagu mana? Dia jadi lagu mana? Ni nak habaq dia jadi lagu mana? Dia jadi lagu ni, dia habis awal. Kadang-kadang kita tak faham tau. Pasal apa tak faham? Pasal kita pun tak erti ikut apa orang kata, pi buat ubat. Bila pi buat ubat nak kena pantang ni apa ni kok ni mai kok ni sampai keluar mai makan ikan kering pun bau busuk darah. Ada mengarut mana tau. Malaslah saya nak cerita. Tak apa. Dia pun berobat apa semua. Biasalah. Jadilah glamour popular ni fasami'a jalisun lil malik. Dengarlah pada orang yang jadi menteri pada raja. Jalis ni artinya orang yang duduk dengan raja ni siapa dia? Menteri lah, penasihat lah. Yang mana penasihat ni qad amiya, buta. Oh, dia buta. Fa'atahu bihadaya kathirah. Dia pun pilah jumpa budak ni, bawalah harta banyak, hadiah, hadaya kathirah, banyak hadiah. Dia menteri. Dia kata apa? Tengok tuan-tuan, nikmat kesihatan ni tak ada dengan nilai duit ringgit ni. Dia kata, huna, ni semua harta benda aku duk ada ni. Kalau hang boleh bagi mata celek, semua ni hang ambil lah. Tu dia tuan-tuan yang tuan-tuan tak bersyukur tu. Sekali nikmat kesihatan ni Nabi kata ni'matani maghbun fihi ma kathirun minan nas. Nikmat orang buat tak heran, tapi bila Tuhan rentap sekali tersandak dia. Tak payah sakit teruk-teruk, sakit gaham ya, tak lena semalam. Waktu tu kalau doktor tanya, ni nak pak cik kalau nak cabut, nak bagi lega ni, pak cik kena tukar nama tanah tu, beribuh nama tanah saya. Bila kita nak tukar
Tukar pun tak apa. Lega sudah. Dia akan kira Allah. Waktu sakit ni dia kan nak lega. Dia bagi semua kata dia, janji dia boleh tengok. Budak ni tengok budak ni punya adab dia. Tengok ilmu dia. Dia kata apa? Hei, bukan aku yang bagi lega. Siapa kata aku bagi lega? Aku doa ya Allah yang bagi lega. Tu dia punya. Ini orang ada akidah. Ini orang mengaji ilmu. Ini orang beriman. Dia bukan kata dia. Dia kata Allah, hei, betul tu cakap tu bagi betul. Siapa kata aku bagi lega? Kawan tu kata dia bagi lega. Bukan aku doa. Hang kalau nak suruh aku berdoa, hang kena beriman. Pasal Tuhan ni akan tolong orang beriman. Hang beriman, aku doa. Nak lega tak lega, serah ke Allah. Yang ni baru betul. Tuan-tuan duk pergi jumpa Tok Bomo tu, saya tak tahulah dia kata lagu mana kan. Tapi yang ni Tok Bomo betul. Dia kata amantu billah, aku pun berimanlah kepada Allah. Kawan tu pun doa, Allah bagi tengok mata buta. Tengok mata buta. Apa ni celik. Sonok dia. Ini bukan kasih selamat. Ini betul-betul selamat. Dia boleh tengok. Esok dia pergi kerja macam biasa. Pergi mesyuarat ekskul macam biasa. Tapi kali ni dia tak pakai tongkat lah. Dia berjalan lah. Raja tengok mai. Siapa bagi lek? Siapa bagi celek? Siapa bagi kelih? Dia kata Allah Tuhan aku. Ada Tuhan lain daripada aku? Nak jadi cerita. Ada Tuhan lain selain daripada aku? Dia pasal dia mengaku Tuhan kan? Dia kata ada budak tu. Allah Tuhan kami. Allah yang bagi tengok budak tu doa. Panggil budak tu mai. Tuan-tuan panggil budak tu mai. Raja kata sakan hang no. Mengaji tak berapa hari dah sihir. Dia duk kira sihir dia. Pasal dia yang suruh mengaji. Apprentice orang panggil, orang putih panggil. Apa dia ni, pelatih. Dia kata hebat no, tak dan habis lagi dah boleh berobat orang, dah buat sihir dah. Hei, siapa kata sihir? Tuan-tuan, kalau budak ni nak selamat lah, dia pusing cakap lah. Dia kata apa? Ya tuanku, sihir lah ni tuanku, tengok saya boleh ni dengan perkenan tuanku. Saya ingat terus menteri penuh. Bukan timbalan menteri, menteri penuh. Menteri penuh. Bukan timbalan menteri kesihatan. Saya ingat Raja lantik jadi menteri kesihatan tu. Kalau nak selamat, patutnya dia mengaku kata sihir. Tetapi tabiat orang beriman, dia tak akan gadai akidah dia untuk habuan dunia. Ini orang beriman. Dia tak jual agama dia untuk habuan dunia. Dia kata Allah yang bagi lega, bukan sihir tuanku. Apa jadi pada budak ni, kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, insya-Allah. Di sebalik apa yang kita dengar ada pengajarannya. Berserta dengan iman, tuan-tuan mari dengar, ada ilmu, tuan-tuan amal, mantap iman, menanti di hujung jalan ujian dan dugaan. Doalah supaya Allah uji kita sekadar yang kita mampu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.